oksitetracycline juga dikenali sebagai terramycin. Antibiotik digunakan dengan luas sebagai ejen antimikrobial dalam makanan ikan. Ia selamat digunakan kerana mempunyai 21 hari tempoh penarikan withdrawal period selepas penggunaan terakhir dalam makanan ikan. Ia biasanya digunakan untuk merawat penyakit disebabkan oleh Pseudomonas spp, Haemophilus sp dan Pseudomonas spp. Ia juga banyak digunakan dalam industri akuakultur untuk rawatan penyakit ikan yang disebabkan oleh bakteria. Mendapatkan ia telah lama digunakan dengan meluas oleh peternak, banyak bakteria telah mempunyai kerintangan terhadap antibiotik ini dan menyebabkan ianya kurang pesan dan dos penggunaan perlu digandakan. Chloramphenicol. Antibiotik ini dihasilkan oleh Streptomyces sp. Ia bertindak dengan menghalang sintesis protein dalam bakteria gram positif dan bakteria gram negatif. Ia adalah toksik kepada manusia dan boleh menyebabkan anemia dan kematian jika digunakan pada dos yang tinggi untuk jangka masa yang lama. Walau bagaimanapun, ia selamat digunakan untuk jangka masa yang pendek. Dalam industri akuakultur, penggunaan chloramphenicol adalah diharamkan. 3. Erythromycin. Ia juga dikenali sebagai macrolides. Antibiotik ini dihasilkan oleh Streptomyces erythraeus. Tindakannya adalah dengan menghalang sintesis protein dalam prokariot tapi tidak dalam eukariot. Ia tidak toksik kepada manusia. Aktiviti antimikrobial sangat kesan kepada bakteria gram positif seperti Staphylococcus spp, Streptococcus spp dan R. salmoninarum. Biasanya dicampurkan ke dalam makanan ikan pada 100 mg per kilogram berat ikan per hari selama 21 hari. 4. Nitrofurans. Antibiotik ini tidak selamat digunakan pada manusia kerana ia adalah karsinogenik. Antaranya adalah nitrofurazon, furacin, furanes, furazolidon dan furaxon. Furanes biasanya digunakan untuk merawat ikan hiasan dan didapati mempunyai kadar toksik yang tinggi berbanding dengan antibiotik lain dalam kumpulannya. Dalam politer, furanes digunakan untuk merawat penyakit kolumnaris. 5. Romet 30 juga dikenali sebagai Ro5. Romet 30 merupakan gabungan sulfadiametoxin dan ormetoprim dalam kadar 5/1. Ia biasanya digunakan untuk merawat penyakit furunculosis pada salmonid dan septicemia enterit pada ikan keli. Ia dicampurkan dalam makanan 50 gram per kilogram per hari selama 5 hari. 6. Sulfur. Sulfamerazine, sulfoxazole dan sulfadiazine digunakan untuk merawat furunculosis pada ikan trout pada 2000 mg per kg ikan sehari selama 14 hari. Campuran sulfur dalam makanan menyebabkan rasa kurang sedap dan ikan kurang selera makannya. 7. Quinolones merupakan kumpulan baru antimikrobial yang digunakan dalam industri akuakultur. Contohnya oxalinic acid dan sulfafloxacin dan amylosacin. Oxalinic acid digunakan pada 1 mg per liter selama 24 jam untuk merawat penyakit kolumnaris. 8. Isopropylic acid hydrazide INH juga dikenali sebagai isoniazid. Antibiotik ini digunakan untuk merawat penyakit tuberkulosis yang disebabkan oleh Mycobacterium spp pada ikan. Biasanya ia diberikan secara oral. 9. Penicillin. Antibiotik ini terdiri daripada kumpulan yang besar. Contohnya penicillin G, ampicillin dan methicillin. Ia bertindak balas kasihan kepada sintesis dinding sel dalam prokariot. 10. Polymyxin. Antibiotik ini dihasilkan oleh Bacillus spp. Ia bertindak ke atas membran sel dan berkesan kepada bakteria gram negatif. 11. Streptomycin. Antibiotik ini dihasilkan oleh Streptomyces spp. Ia bertindak balas dengan menghalang sintesis protein dengan mengganggu aktiviti ribosom pada prokariot. Ia berkesan untuk merawat penyakit tuberkulosis pada ikan dan biasanya diberi bersama air NH.
Anestesia, kesakitan adalah subjektif pada ikan jika dibandingkan dengan manusia. Terdapat 3 peringkat kesakitan pada ikan, iaitu ketidakselesaan, stres dan kesakitan. Ketidakselesaan dikategori sebagai tanda-tanda negatif seperti keadaan yang teruk, kurang cergas dan hilang selera. Stres pula ditakrifkan sebagai keadaan yang tegang, kesan daripada faktor persekitaran dan faktor fizikal. Kesakitan pula adalah tanda-tanda positif seperti pergelutan, menggelempar atau denyutan jantung yang kuat. Tindak balas ikan terhadap bahan-bahan yang boleh merangsangkan seperti cahaya, gerakan dan bunyi adalah kurang baik kerana ini akan menghasilkan siri tindak balas refleks yang akan mengganggu diagnosa klinikal ikan tersebut. Oleh itu, ikan perlulah diberi bahan anestetik sebelum didiagnosa. Sekatan bahan anestetik perlu ditentukan untuk bertujuan berlainan seperti lumpuhkan ikan, proses pengangkutan yang lama dan pembedahan kecil. Bagi pembedahan yang kompleks seperti laparotomies dan keadaan yang serius, anestesia umum melalui suntik adalah diperlukan. Apabila memegang ikan dengan tangan, ikan perlu dipegang dengan lembut. Ikan yang besar boleh dipegang di bahagian kepala dan ekor, manakala ikan kecil dipegang dengan menekankan 2 keping sepan basah ke badan ikan. Ikan adalah fotofobik kerana tidak mempunyai kelopak mata. Apabila ikan dikeluarkan daripada air, mata ikan hendaklah dilindungi agar stres dapat dikurangkan pada ikan. Oleh itu, rangsangan cahaya, gerakan dan bunyi perlu diminimumkan semasa proses diagnosa. Faktor-faktor menyebabkan stres pada persekitaran hendaklah dielakkan sebelum ikan diberikan bahan anestetik. Ikan tidak akan diberi makanan selama 24 jam sebelum proses anestesia dilakukan dan tidak akan diganggu. 2 tangki perlu disediakan, iaitu tangki anestesia adalah untuk melarutkan ejen anestetik dan tangki pemulihan perlu disediakan untuk merangsangkan ringan dan pemulihan. Ejen anestetik perlu dicampurkan dengan air pada kadar yang betul. Ikan yang telah menjalani proses anestesia perlu dipegang dengan berhati-hati untuk mengelakkan kemerosakan epidermis. Tangan perlu dipastikan sentiasa basah semasa memegang ikan. Terdapat beberapa peringkat anestesia pada ikan. Umumnya, kebanyakan spesies ikan melalui fasa anestesia ini. Walaupun bagaimanapun, terdapat kepelbagaian pada setiap individu ikan bergantung kepada ejen dan dos yang diberikan. Sebahagian peringkat tidak berlaku dengan proses anestesia pada setengah ikan. Apabila sekumpulan ikan daripada spesies yang baru akan dijalani proses anestesia perlu dimulakan dengan bilangan ikan yang sedikit dan tahap pemulihan diperhati dengan cermat. Ini penting untuk mendapatkan dos dan ejen anestetik yang sesuai. Anestesia, ikan tersebut akan diperhatikan sehingga 24 jam untuk memastikan tiada kesan sampingan akibat ejen anestetik. Larutan ejen anestetik perlu diberikan pengudaraan berterusan kerana ikan menggunakan banyak gas oksigen ketika berada dalam keadaan stres. Dalam kes-kes tersebut, ikan boleh dimatikan secara euthanasis sekiranya spesimen tersebut masih hidup untuk proses penyempalan. Euthanasia bermaksud pembunuhan belas kasihan, mercy killing, dan berkaitan dengan berlakunya pembunuh untuk mengurangkan kesakitan, ketakutan dan stres pada ikan. Terdapat 2 kaedah euthanasia, iaitu kaedah fizikal, contohnya kecederaan otak akibat hentakan atau konkusi. Ini melibatkan bahagian belakang kepala dibedah. Kaedah kimia, contohnya ejen anestetik MS222. Ejen ini digunakan dengan melarutkan bahan kimia di dalam tangki. Suhu air selalunya akan mengubah keberkesanan ejen anestetik. Ejen anestetik juga boleh digunakan dengan menyuntik ikan pada intraotot atau intraperitoneum untuk membunuh ikan. Dos anestetik digandahkan 2 atau 3 kali daripada jumlah yang disyuhkan. Asetik 5%. Ia pernah digunakan sebagai parasitisid untuk protozoa luaran pada kepekatan 500 hingga 1000 mg per liter untuk 45 hingga 60 saat sehingga 30 minit.
Asid asetik adalah kurang toksik kepada ikan. Walau bagaimanapun, kini ianya kurang digunakan kerana keberkesanannya dalam rawatan ikan dipertikaikan. Acrylflavin. Bahan ini digunakan sebagai disinfektan telur ikan, antibakteria dan rawatan protozoa luaran. Lazimnya digunakan untuk tujuan profilaksis. Biasanya 10 mg per liter untuk rawatan 1 jam atau indefinite pada kepekatan 2 mg per liter. Chloramine T. Bahan ini digunakan untuk rawatan bakteria pada jangka masa yang panjang iaitu 8 hingga 10 mg per liter untuk bakteria luaran. Ia berkesan untuk rawatan bakteria penyebab penyakit pada insan ikan. Cuprum sulfate. Untuk menggunakan bahan kimia ini, tahap alkaliniti air mestilah diketahui terlebih dahulu. Biasanya jika tahap alkaliniti TA adalah 0 hingga 49 mg per liter. Bioside hendaklah dijalankan terlebih dahulu. Bioside dilakukan dengan merawat beberapa ekor ikan dalam jumlah yang kecil di dalam air yang diketahui jumlah isi padunya dan memerhatikan kesan kimia ke atas ikan tersebut. Untuk alkaliniti 50 hingga 99 mg per liter, cuprum sulfate hendaklah digunakan pada 0,5 hingga 0,7 mg per liter. Alkaliniti 100 hingga 149 mg per liter hendaklah digunakan 1 hingga 2 mg per liter. Alkaliniti 150 hingga 200 mg per liter hendaklah menggunakan 2 hingga 3 mg per liter cuprum sulfate. Dalam air yang mempunyai tahap alkaliniti tinggi seperti melebihi 200 mg per liter, rawatan menggunakan cuprum sulfate adalah tidak efektif kerana ia akan membentuk mendakan. Iodofor. Iodofor merupakan larutan yang mengandungi iodin pada kepekatan berbeza. Ia digunakan untuk merawat telur ikan dan disinfeksi. Biasanya telur ikan dirawat pada kepekatan 50 hingga 200 mg per liter selama 15 minit. Mandian. Kaedah rawatan mandian terbahagi kepada mandian singkat dan mandian berpanjangan. Mandian singkat dilakukan selama beberapa jam setiap hari dengan menggunakan produk antibakteria seperti chloramine T, kalium permanganat atau antibiotik. Mandian berpanjangan dalam kolam atau tangki dengan produk antibakteria atau produk anti-ulcer tertentu. Namun, kaedah mandian hanya sesuai untuk merawat jangkitan bakteria seperti sirip reput dan melibatkan hanya 1 atau 2 ekor ikan dalam kes ulcer. Mandian tidak membantu dalam menangani jangkitan yang mudarat. Adunan antibiotik dalam makanan. Kaedah ini ialah dengan mencampurkan antibiotik dalam makanan yang akan diberikan kepada ikan. Walaupun langkah ini memberi kebaikan yang nyata, kesannya hanya diperolehi setelah proses penghadaman berlaku. Namun, ikan yang sakit mungkin hilang selera untuk makan dan antibiotik itu akan disia-siakan. Tambahan pula, situasi kerintangan bakteria terhadap antibiotik yang biasa digunakan didapati semakin berleluasa. Suntikan. Biasanya sebanyak 5 suntikan diberi dalam tempoh 10 hari di samping rawatan topikal. Adalah diingatkan supaya hanya menggunakan antibiotik yang sesuai. Ini akan memberikan kadar keberkesanan rawatan yang tinggi melebihi 90% walaupun dalam kes yang teruk. Biasanya kaedah ini digunakan untuk ikan yang mahal harganya atau ikan bakar yang sukar didapati. Suntikan biasanya diberikan secara intraperitoneum IP atau intraotot IM. Suntikan IP diberikan pada bahagian posterior cavity peritoneum. Semasa memberi suntikan, hendaklah dipastikan jarum tidak tercucuk dan mencederakan organ dalaman. Suntikan IM pula diberikan pada bahagian badan ikan yang mempunyai banyak otot. Contohnya bahagian otot yang berhampiran sirip dorsal. Rawatan kimia. Natrium klorida merupakan satu cara rawatan yang tertua dan sangat berkesan untuk merawat penyakit ikan. Rawatan atau profilaksis 0.5 hingga 1.0% untuk jangka masa yang indefinite atau 3% untuk 30 minit. Bagi tujuan profilaksis dalam asuhan hatchery, penggunaan garam berkepekatan 100 gram per 100 liter disyorkan setiap hari. Jangkitan penyakit merupakan salah satu faktor penting yang menghalang penternak mendapat hasil keuntungan yang maksimum melalui penghasilan ikan yang tinggi di bawah sistem kultur intensif. Penghasilan akuakultur yang maksimum bergantung kepada beberapa faktor, di antaranya ialah kos,
kedapatan air, keadaan persekitaran dan jangkitan penyakit. Dalam sistem kultur intensif, penyakit hadir disebabkan oleh persekitaran yang teruk. Contohnya, penggunaan stok atau ikan yang diternak dengan kepadatan populasi yang tinggi, penukaran air yang tidak kerap, pengudaraan yang tidak mencukupi, kandungan bahan organik yang tinggi di dalam air, dan suhu air yang berubah dengan mendadak. Pengawalan penyakit di dalam aquakultur sangat bergantung kepada cara pengurusan ladang atau kolam. Kebanyakan penyakit ikan dan haiwan akuatik merupakan jangkitan sekunder iaitu rentetan daripada keadaan persekitaran kolam yang teruk. Ini boleh diatasi dengan pengurusan dan persekitaran kolam yang baik. Persekitaran kolam yang baik dan berkualiti dapat dikekalkan dengan mengawal dan memastikan bekalan air yang bebas daripada pestisid, kontaminasi oleh sisa industri dan kumbahan. Bagi rawatan ikan, penggunaan bahan kimia yang sesuai adalah penting. Menurut Wellborn 1985 dan Plum 1992, 4T perlu diambil kira semasa membuat rawatan ikan, iaitu pertama, tahu air, kedua, tahu ikan, ketiga, tahu bahan kimia, keempat, tahu penyakit. Kegagalan untuk mempertimbangkan 4T ini akan menghasilkan rawatan yang tidak berkesan ataupun rawatan yang diberi oleh membunuh lebih banyak ikan yang sakit berbanding ikan yang tidak diberikan rawatan. Tahu air. Sebelum membuat rawatan, jumlah isi padu air yang hendak digunakan untuk rawatan mestilah dikira dengan tepat dan bukan hanya sekadar anggaran sahaja. Ini penting untuk mengelak berlakunya keadaan di mana terlebih dos rawatan yang boleh membunuh ikan. Manakala kekurangan dos rawatan boleh menyebabkan rawatan menjadi tidak berkesan. Parameter air seperti jumlah, alkaliniti, pH dan suhu boleh mempengaruhi keberkesanan rawatan. Air yang mempunyai parameter berbeza boleh menjadi toksik bila bercampur dengan bahan kimia yang digunakan. Ikan, spesies dan umur ikan mestilah diambil kira semasa membuat rawatan. Ini kerana ada spesies ikan yang lebih sensitif terhadap sesuatu bahan kimia dan spesies yang lain boleh kurang sensitif. Tahu bahan kimia. Tahap kebaksikan sesuatu bahan kimia yang digunakan dalam rawatan mestilah terlebih dahulu diketahui sebelum diberikan sebagai bahan rawatan. Contohnya, terdapat bahan kimia yang boleh menjadi neutral akibat pancaran cahaya matahari, pH, suhu dan jumlah alkaliniti yang tinggi di dalam air. Sesetengah bahan kimia juga boleh merosakkan tumbuhan air dan ini secara tidak langsung menyebabkan berlakunya pengurangan oksigen di dalam air. Tahu penyakit. Penyakit yang hendak dirawat hendaklah dikenal pasti. Contohnya, ada penyakit parasit dan penyakit bakteria pada ikan yang menunjukkan tanda klinikal hampir serupa. Pada ikan yang sama juga boleh berlaku pelbagai jangkitan akibat hadirnya beberapa jenis patogen penyebab penyakit pada masa yang sama. Sekiranya ubat untuk rawatan digunakan sewenang-wenangnya, lebih banyak ikan akan mati disebabkan kaedah rawatan yang teruk berbanding dengan menangani ikan yang mati tanpa diberikan rawatan. Kaedah-kaedah merawat jangkitan bakteria. Terdapat 4 kaedah rawatan yang umum untuk merawat jangkitan bakteria. Kaedah-kaedah ini boleh digunakan secara berasingan ataupun secara gabungan untuk meningkatkan kesan rawatan. Kaedah ini terdiri daripada kaedah rendaman, menyian adunan dalam makanan dan suntikan. Rendaman. Biasanya rawatan yang kuat digunakan dan ikan akan direndam di dalam larutan selama 15 hingga 60 saat. Ikan yang dirawat mesti diperhatikan dengan teliti kerana perbezaan keselamatan yang sangat kecil di antara dos rawatan rendaman yang berkesan dengan kata toksik oleh bahan kimia yang digunakan. Untuk kaedah ini, rawatlah ikan dalam nilai yang kecil dahulu dan perhatikan tindak balas mereka sebelum merawat populasi ikan yang besar. Masa penyakit ikan. 4.1. Kaedah penghantaran ikan untuk dinosa. Penyampilan populasi ikan yang sakit dengan betul adalah penting dalam diagnostik penyakit ikan. Pemilihan dan pembukusan sampel memainkan peranan yang penting dalam menilai masalah penyakit. Ini penting untuk memastikan sampel yang dihantar ke makmal adalah dalam keadaan elok dan segar. Pembukusan yang tidak sesuai akan menyebabkan kesilapan mengenal pasti penyebab penyakit yang sebenar. 4.1.1 Penghantaran sampel ikan mati. Sekiranya ikan hidup tidak dapat dihantar atau ikan berukuran melebihi 25.4 cm, maka ikan mati atau telah dimatikan perlu dihantar segera. Jika berat ikan melebihi 500 gram, ikan perlu diletakkan di dalam beg plastik basingan. Manakala untuk ikan yang kurang daripada 500 gram, setiap beg dihadkan maksimum untuk 3 ekor ikan. Beg perlu diikat ketat dan dilabelkan dengan pelekat garis air.
Kemudian ia diletakkan di dalam bekas styrofoam yang telah diisi dengan ais hancur. Bekas harus ditutup rapat. Sampel perlu sampai ke makmal di antara 12 hingga 24 jam. 4.1.2 Penghantaran sampel ikan hidup. Ikan dipilih berdasarkan tanda-tanda klinikal. Beg plastik yang kuat perlu diisi dengan 1/3 gas oksigen untuk memberi pengudaraan kepada ikan. Ikan kecil mampu hidup sehingga 48 jam di dalam air yang sejuk dan oksigen yang mencukupi serta jisim isi padu air yang tepat. Misalnya 10 hingga 12 ekor rega ikan atau 5. Malakit hijau. Penggunaan malakit dilarang di Amerika Syarikat kerana ia berpotensi menjadi tetragenik dan toksik. Biasanya digunakan untuk rawatan fungus dan ektoparasat ikan. Bagi ikan yang lebih tua daripada peringkat larva, rendaman malakit hijau dengan kepekatan sebanyak 0.5 hingga 1.0 mg per liter ppm selama 3 hingga 4 jam disyorkan untuk mengawal jangkitan protozoa. Sebagai perawatan berjadual, malakit hijau pada kepekatan 0.05 hingga 0.1 mgl ppm berkesan dalam menangani jangkitan yang disebabkan oleh Saprolegnia spp. Kalium permanganat merupakan ejen pengoksidaan yang kuat. Ia sangat berguna untuk jangkitan penyakit kolonaris. Ia digunakan di tangki pada 5 hingga 10 mg per liter selama 1 jam. Tetapi ikan hendaklah diperhatikan dengan rapi kerana ia boleh menyebabkan kelukaan pada insan ikan. Sekiranya digunakan di kolam, 2 hingga 6 mg per liter kalium permanganat digunakan. Walau bagaimanapun, ianya bergantung kepada keperluan pengoksidaan organik air. Kepekatan kalium permanganat mestilah 2 mg per liter melebihi keperluan pengoksidaan organik air yang mana ia dapat ditentukan melalui perubahan warna air kolam daripada merah atau ungu aktif kepada coklat tidak aktif dalam masa 15 minit. Warna merah aktif mesti kekal selama 12 jam selepas memasukkan kalium permanganat untuk mencapai tahap terapeutik. Formalin 40%, formaldehyde. Formalin sesuai digunakan untuk mengawal bakteria dan ektoparasat. Bagi tujuan profilaksis untuk mengelakkan jangkitan bakteria, formalin boleh digunakan dengan kerap dengan kepekatan 1 ml 10 liter. Setiap rawatan itu dijalankan selama 20 hingga 45 minit dalam tangki tanpa aliran air. Bagi tujuan pengawalan jangkitan parasit pula, mandian singkat disyorkan dengan menggunakan formalin pada kepekatan 2 ml per liter selama 2 minit atau 0.2 ml per liter selama 45 minit. Biasanya untuk kolam 25 mg per liter formalin dicadangkan untuk rawatan. Langkah berjaga-jaga mesti diambil semasa menggunakan formalin kerana ia boleh menyebabkan kekurangan oksigen dan ini memerlukan bantuan pengudaraan tambahan. Rawatan antimikrobi. Antibiotik adalah kelas ubat-ubatan yang digunakan dalam rawatan penyakit berjangkit yang disebabkan oleh bakteria. Antibiotik bertindak melalui dua cara, sama ada dengan cara membunuh bakteria, bakterisid, atau merencap pertumbuhan bakteria, bakteriostatik. Kelas-kelas utama antibiotik ditunjukkan dalam jadual 5.1. Aminoglycosides. Contohnya gentamicin, neomycin, streptomycin. Lincosanides. Contohnya clindamycin, macrolides, erythromycin, sulfonamides, sulfamethoxazole, penicillin. Contohnya ampicillin, amoxicillin, tetracycline, cephalosporin. Contohnya cefuroxim, quinolones, nalidizzate. Lain-lain chloramphenicol. Antibiotik boleh dikelaskan ke dalam keluarga yang sama jika mempunyai struktur kimia yang sama. Bakteria gram-positif adalah lebih sensitif kepada antibiotik berbanding dengan bakteria gram-negatif. Antibiotik yang bertindak ke atas kedua-dua bakteria gram-positif dan gram-negatif dikenali sebagai antibiotik berspektrum luas.
Manakala antibiotik yang mempunyai aktiviti terhad dikenali sebagai antibiotik berspektrum sempit. Antibiotik berspektrum luas mempunyai banyak kegunaan berbanding dengan antibiotik berspektrum sempit. Aktiviti antimikrobik diukur dengan menentukan kepekatan ejen terendah yang dikenali sebagai menghalang pertumbuhan mikroorganisma yang diuji atau dikenali sebagai minimum inhibitory saturation. Jenis-jenis antimikrobik dalam rawatan ikan. Rawatan bagi jangkitan yang punca daripada bakteria gram negatif boleh merujuk kepada jadual 5.3. Manakala rawatan bagi jangkitan yang berpunca daripada bakteria tahan luntur asid dan gram positif boleh merujuk kepada jadual 5.4. Namun, bukan semua ejen antimikrobial boleh digunakan semena-menanya. Penggunaan setengah ejen antimikrobial adalah tertakluk kepada peraturan yang diletakkan.